Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam amma ba'd. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini saya akan mengupas berkaitan dengan isu pelanggaran etika dalam kalangan guru dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan ataupun mengikut undang-undang sedia ada. Dan dalam masa yang sama, pada hari ini kita akan mengupaskan dari segi konsep apa yang dimaksudkan dengan isu pelanggaran etika dalam guru dan apa yang isu yang dipilih. Jadi insya-Allah kita akan teruskan dari segi penerangan berkaitan dengan konsep. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan definisi isu. Isu kebiasaannya dikaitkan dengan sesuatu perkara yang diperkatakan dan boleh menjadi sesuatu yang besar. Tidak banyak definisi isu yang dapat dinyatakan, namun menurut satu laman web artikata.com, yang mana isu adalah sesuatu masalah yang dikedepankan ataupun diperkatakan untuk dianggap oleh orang ramai. Ia juga adalah suatu khabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan etika? Definisi etika adalah menurut modul KKD 2063, pembangunan sasiah ialah berasal dari bahasa Yunani adalah ethos yang membawa maksud watak kesusilaan atau adat, kebiasaan, iaitu custom. Etika biasanya berkait rapat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, iaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang bererti juga adat, kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik, iaitu kesusilaan, dan menghindari perkara-perkara tindakan yang buruk. Kate 2006, kumpulan tersebut. Ia juga merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan dasar akhlak atau tingkah laku bagi sesuatu kumpulan atau organisasi. Sistem dasar meliputi aspek-aspek moral yang baik atau buruk serta yang betul atau salah sebagai panduan kepada ahli-ahli. Dalam kehidupan, manusia perlukan satu sistem atau panduan untuk menentukan mereka bertingkah laku. Perkara ini mendasari perkembangan etika dalam masyarakat tersebut. Menurut para sarjana, etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan kebenaran dan keburukan. Etika berkaitan dengan norma-norma ataupun nilai-nilai, kaedah-kaedah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik atau buruk dan boleh diikuti atau sebaliknya. Menurut William, pada tahun 1971, etika ialah the normative science of the conduct of human beings living in societies, science which judge this conduct to be right or wrong, to be good or bad, or in some similar way. Yang bermaksud sains normatif mengenai perilaku manusia dalam masyarakat, di mana sains ini menentukan sesuatu perilaku sebagai betul atau salah, baik atau buruk dan lain-lain. Menurut Dr. O.P. Simoronkir, etika sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Dr. C.D. Gajalba dalam sistematika filsafat pula mengatakan etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Manakala Dr. Burhanuddin Salam berpendapat
etika adalah cabang falsafah yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Oleh itu, berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, sudah jelas bahawa etika berkaitan dengan pembuatan keputusan bagi semua jenis tindakan di mana tindakan-tindakan tersebut membawa seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain secara berprotokol, sempurna, berhema dan berkesan. Di samping itu, etika melihat secara khusus mengenai tingkah laku manusia yang dikira patut atau tidak patut dilakukan selaras dengan norma-norma dan nilai-nilai yang diterima oleh semua masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Seterusnya, isu-isu yang melanggar etika profesion perguruan. Okey, guru perlu mempunyai sasya yang tinggi dan komitmen terhadap tugas sebagai pendidik yang baik. Sepanjang tahun 1995 hingga tahun 2008, sebanyak 41 kes keruntuhan moral membabitkan guru dilaporkan, iaitu berdasarkan sumber Utusan Malaysia 18 September 2008. Termasuklah perbuatan sumbang mahram dan bersekedudukan. Media juga turut melaporkan kes-kes lain seperti guru memukul murid, guru besar menyembunyikan kes-kes disiplin, guru menyebarkan ajaran anti kerajaan dan sebagainya yang menarik perhatian umum serta menguji kredibiliti profesion perguruan. Namun, kes-kes seperti ini semakin meningkat setahun demi setahun. Merujuk kepada berita-berita semasa, banyak isu-isu yang melibatkan guru dikategorikan sebagai melanggar etika profesion perguruan sekarang ini. Antara isu-isu hangat tersebut ialah yang dipetik dari sumber My Metro, iaitu pertama, guru mendera murid hingga mati pada April 2011. Yang kedua, guru disyaki rogol murid 19 Mei 2011. 3. Cikgu terlampau, cikgu cabul 12 murid Februari 2011. 4. Guru kena rotan dan dipenjara 36 tahun bersalah rogol murid 11 tahun November 2010. 5. Ditampar guru, 5 dakwa ditampar guru Mac 2011. Yang mana semua sumber lain mengatakan guru mendera pelajar, laporan wartawan pada 24 Jun 2008. Yang kedua, guru rogol murid ditahan polis, Kosmo 5 Julai 2010. 3. Guru dituduh rogol pelajar, 31 Disember 2007. 4. Guru ditahan memiliki dadah, 6 April. Sumber bernama guru disiplin tanpa murid lewat ke sekolah, sumber Berita Harian online 28 Oktober 2009. 6. Guru cabul pelajar 8 tahun. 7. Guru agama cabul 4 pelajar, sumber Utusan Malaysia online 13 Februari 2010. Yang ke-8, guru ditahan mengedar dadah, Berita Harian online 20 Februari 2010. Masih lagi banyak isu guru yang timbul dan diperkatakan sama ada di dalam maupun di luar negara. Namun, di sini hanya satu isu yang akan dibincangkan bagi mendalami dan memahami akan permasalahan yang timbul serta memberi kesan kepada profesion perguruan. Tugas guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, pengetahuan semata-mata, malahan tingkah laku dan amalan baik mereka akan sentiasa menjadi ikutan dan rujukan oleh semua pihak. Akan tetapi, terdapat beberapa isu-isu semasa berkaitan etika dan perundangan terhadap sesetengah guru. Oleh itu, profesion keguruan mempunyai kod etika yang perlu dipatuhi oleh setiap guru bagi memastikan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Antara masalah yang melibatkan etika perguruan yang sering dilaporkan melibatkan kes tingkah laku negatif seperti kes rasuah, gangguan seksual, guru mendera pelajar,
dan sebagainya. Okey, jadi topik ini saya memilih berkaitan dengan tajuk isu guru mendera pelajar. So, apakah yang dimaksudkan dengan dera? Definisi penderaan kanak-kanak didefinisikan sebagai satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah, di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka, iaitu sumber adalah daripada dasar perlindungan kanak-kanak negara. Okey, apa pula jenis-jenis penderaan? Maka jenis-jenis penderaan ini terbagi kepada 3, dari aspek penderaan fizikal, aspek penderaan seksual, dan yang terakhir adalah penderaan dari segi aspek emosi. Kita pergi kepada penderaan fizikal. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan penderaan fizikal? Iaitu dapat dijelaskan bahawa seseorang kanak-kanak yang dicederakan dari segi fizikal menyebabkan kecederaan tersebut boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak itu akibat kekerasan atau penggunaan ejen yang disengajakan kepada tubuh kanak-kanak itu. Dan ia juga boleh diertikan dengan keganasan secara fizikal. Tindakan ini boleh menyebabkan kecederaan otak, lebam yang teruk, kecacatan anggota tubuh badan, retak, patah tulang, lecur atau terbakar, dicucur dengan puntung rokok dan sebagainya. Sumber adalah Akta Kanak-Kanak 2001 dan daripada menurut Alawi L 2012. Dari segi aspek penderaan emosi, apakah yang dimaksudkan dengan penderaan emosi? Iaitu berdasarkan Akta Kanak-Kanak pada tahun 2001 menjelaskan bahawa apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi kanak-kanak itu seperti kecelaruan mental atau tingkah laku, keresahan, kemurungan, penyendirian dan perkembangan. Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia UNICEF 2010 menjelaskan walaupun penderaan jenis ini agak sukar untuk dibuktikan, namun secara umumnya ia boleh terjadi apabila seseorang kanak-kanak mengalami kritikan berterusan, ugutan, penolakan serta ketiadaan kasih sayang, sokongan atau bimbingan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan penderaan aspek seksual. Menurut Akta Kanak-Kanak pada tahun 2001, boleh diertikan bahawa apabila seseorang kanak-kanak teraniaya dari segi seks jika mengambil bahagian sama ada sebagai peserta atau pemerhati dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks bagi apa-apa maksud atau eksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu seks orang itu atau orang-orang lain. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia UNICEF 2010 menjelaskan bahawa hal ini juga termasuk mempengaruhi atau memaksa kanak-kanak dalam aktiviti seksual yang bertentangan dengan undang-undang seperti menyentuh bahagian sulit kanak-kanak, bersetubuh, sumbang muhrim, merogol, meliwat, mendedahkan kemaluan seks, eksploitasi komersial melalui pelacuran atau penghasilan gambar lucah. Dilihat kepada statistik kes penderaan kanak-kanak di Malaysia. Berdasarkan data yang didapati pada tahun 2015 terdapat 4,500 kes, 2016 5,000 kes, 2017 5,500 kes, 2018 sama, dan yang 2019 ini data itu menunjukkan bahawa terdapat 6,000 kes berkaitan dengan kes penderaan kanak-kanak yang berlaku di Malaysia. Perkara ini menunjukkan data yang didapati adalah data itu menunjukkan semakin naik, semakin meningkat. Dan maka perkara ini perlu diambil cakna oleh semua pihak, maupun daripada guru, jabatan, PPD, Kementerian Pendidikan Malaysia, serta pihak berkuasa mengenai isu ini, dan dapat berganding bahu bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini daripada menjadi lebih parah. Kita lihat contoh kes penderaan yang melibatkan guru.
berdasarkan berita-berita yang diambil, iaitu murid dipercayai kena dera. Budak pelajar trauma 2 bulan dalam rumah, tiada bekalan air elektrik. Pelajar dipukul hampir 2 jam oleh guru. Ini semua berita-berita yang diambil. Dan banyak lagi contoh-contoh kes berkaitan dengan penderaan kanak-kanak. Okey, seterusnya, perkaitan isu penderaan murid oleh guru dengan etika perguruan. Pertama, dari segi aspek accountability guru kepada pelajar, isu kesatuan guru, dan yang ketiga, isu kepedulian guru. Okey, isu kepedulian guru. Okey, berdasarkan accountability guru kepada pelajar, hal ini dapat diperjelaskan bahawa guru perlulah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain. Yang kedua, guru tidak boleh membuat sesuatu perkara yang membahayakan nyawa dan keselamatan pelajarnya, apatah lagi mendera pelajar, memukul dan sebagainya. Yang ketiga, tindakan guru yang tidak relevan. Ini sama sekali bercanggah dengan kod etika perguruan mereka. Seterusnya, mungkin guru yang melakukan penderaan tidak sedar bahawa mereka telah melakukan kesalahan, mendera akibat dibelenggu rasa marah yang tidak mampu dikawal. Pertimbangan yang wajar perlulah dilakukan sebelum melakukan apa-apa tindakan. Seterusnya, berkaitan dengan isu kesantunan guru. Okey, menurut Mok Song Sang, itu pada tahun 2010, menjelaskan bahawa kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu kelompok masyarakat tertentu, sehingga kesantunan tersebut menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Usaha membentuk kesantunan dalam kalangan murid bermula dengan kesantunan yang dipamerkan oleh seseorang guru itu terlebih dahulu. Berdasarkan perkembangan semasa dalam profesion keguruan, kesantunan dapat dibahagikan kepada 3, iaitu kesantunan berpakaian, kesantunan tingkah laku dan kesantunan berbahasa. Setiap kesantunan ini akan dinilai oleh pihak-pihak pentadbir dan dinilai juga oleh pelajar. Dan pelajar juga akan melihat bagaimana perwatakan guru itu sendiri. Seterusnya adalah isu berkaitan dengan kepedulian guru. Yang pertama, dapat menjelaskan bahawa kepedulian atau dalam istilah yang lain, ambil peduli, ambil berat dan menyayangi yang melibatkan responsif sensitif terhadap orang lain berdasarkan sikap keterbukaan dan perhatian terhadap pengalaman mereka. Yang kedua, menurut Noraiti pada tahun 2010, guru yang peduli mementingkan perkembangan pelajarnya dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan yang ketiga, guru memahami bahawa tugas mereka membentuk pelajar secara holistik, iaitu para pelajar dapat berkembang secara intelek dengan menguasai pengetahuan spesifik sehingga mereka berkembang menjadi modal insan dengan kepribadian yang disanjung oleh semua. Berkaitan dengan isu kepedulian guru, dalam hal ini penderaan murid ini, guru seolah-olah tidak peduli dengan perkembangan mental, intelek dan jasmani murid dengan tindakan yang keterlaluan. Sebagai contoh, guru sanggup memukul pelajar di hadapan murid tanpa peduli tentang maruah murid serta tidak peduli dengan keselamatan murid. Hal ini bukan sahaja mencemarkan nama baik profesion keguruan, malah menunjukkan kelemahan dalam kepimpinan guru tersebut. Maka setiap perkara yang berlaku ini akan memberi impak, memberi kesan berlakunya penderaan. Jadi apakah kesan berlakunya penderaan? Pertama, hubungan guru bersama pelajar, ibu bapa dan rakan sejawat akan menjadi tidak baik. Emosi guru tidak stabil. Berdasarkan dengan
emosi guru tidak stabil, suka saya ingin mengambil satu artikel menjelaskan berkaitan dengan isu emosi guru tidak stabil. Ataupun artikel ini juga menjelaskan bahawa menyebabkan guru sering naik angin. Hal ini dapat dijelaskan bahawa merujuk kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2007, naik angin ini diertikan sebagai ketidakkawalan diri kerana terlalu marah. Selalunya istilah naik angin ini dimaksudkan juga sebagai perbuatan mengamuk. Mengamuk berasal daripada perkataan amuk, membawa maksud menyerang secara membabi buta kerana terlalu marah. Jika dilihat daripada definisi yang diberikan, apabila seseorang guru naik angin, keadaan ini jelas menunjukkan bahawa guru tersebut tidak dapat mengawal emosi marahnya secara waras. Dan berdasarkan emosi ini terdapat beberapa hujah ataupun artikel ini menjelaskan bahawa apakah punca-punca yang menyebabkan guru ini naik angin terhadap murid. Berdasarkan artikel ini, menurut kenyataan yang dibuat oleh Dunham dan Varma pada tahun 1998 dalam Noraiti tahun 2010 menjelaskan bahawa tekanan yang dihadapi oleh guru adalah berpunca daripada ketidakmampuan guru mengawal disiplin di dalam bilik darjah dan sekolah. Oleh itu, masalah disiplin murid boleh dijadikan sebagai punca seseorang guru naik angin terhadap murid dan melakukan sesuatu di luar kawalan emosinya. Dalam era modernisasi sekini, murid kurang menghargai dan menghormati perasaan guru, yang mana guru sering kali dikejutkan dengan tindakan murid di luar jangkaan, seperti tidak mematuhi arahan, peraturan sekolah, melanggar disiplin dan sebagainya. Oleh itu, sekiranya masalah disiplin murid tidak dapat ditangani dengan baik, guru cenderung untuk melakukan tindakan yang tidak profesional sebagai penyelesaian kepada permasalahan tingkah laku murid yang kurang disenangi. Selain itu, tekanan kerja guru juga merupakan salah satu faktor menyebabkan emosi guru ini terganggu. Hal ini dapat diperjelaskan bahawa menurut Kirochow dan Such Life pada tahun 1978, dalam Kamarul Zaman pada tahun 2007 menyatakan bahawa tekanan guru boleh ditakrifkan sebagai perasaan tidak selesa, emosi negatif seperti marah, kebimbangan, tekanan serta kekecewaan yang berpunca dari aspek kerja mereka sebagai guru. Oleh itu, tidak heran jika tekanan kerja yang dialami oleh guru menyebabkan segelintir guru hilang pertimbangan semasa mengenakan hukuman terhadap murid. Bersangkutan dengan isu tekanan guru kerja, yang mana bekas Menteri Pelajaran iaitu Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein pernah mendedahkan bahawa beban kerja para guru pada masa kini adalah terlalu berat. Selain tugas-tugas hakiki selalu pendidik, isu longkang sumbat, isu sining bocor juga antara bebanan yang terpaksa dibuat oleh guru. Pengharapan untuk menaikkan tahap akademik pelajar dan sekolah turut meningkatkan bebanan kerja para guru selain tanggungjawab remeh-temeh yang terpaksa digalas mereka, berdasarkan sumber utusan online Januari 2008. Seterusnya, gangguan emosi guru juga boleh dikatakan sebagai punca naik angin terhadap murid. Menurut Goldman 1998 dalam Mok Sun Sang 2010, kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengawal dan mengelolakan diri sendiri dan orang lain dari aspek perasaan, emosi dan tingkah laku. Kecerdasan emosi juga merupakan tindakan dan kepintaran untuk mengubah suai sesuatu tingkah laku bersesuaian dengan masa dan keadaan. Emosi yang tidak stabil akan boleh mengakibatkan berlakunya sesuatu perbuatan di luar kewarasan akal. Jadi seterusnya adalah memberi kesan berlakunya pendaraan ini. Pertama, yang tadi kita telah jelaskan berkaitan dengan emosi guru tidak stabil. Yang kedua, kesannya adalah merosak dan mencemarkan imej profesion perguruan. Jadi apabila guru tidak dapat mengawal perasaan dan melakukan perkara di luar jangkaan dan melanggar kod etika perguruan,
maka secara tak langsung dia telah mencemarkan imej profesion perguruan. Disebabkan beberapa orang guru yang membuat perkara tersebut dan menyebabkan nama guru itu, semua guru akan terpalit dengan perbuatan itu. Jadi sebab itu ketika hendak melakukan sesuatu perkara, mesti berfikir dahulu sebelum bertindak. Fikir dahulu apa kesan yang akan terjadi jika kita buat sedemikian. Dan yang seterusnya adalah bila berlaku kes-kes seperti ini, reputasi dan imej sekolah akan jatuh. Bila berlaku kes seperti guru mendera pelajar, guru memukul pelajar, secara tak langsung imej sekolah itu akan terjejas dan akan memburukkan nama sekolah. Terusnya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya penderaan? Jadi sebab berlakunya sebenarnya mesti ada faktor-faktornya. Tadi kita dah jelaskan berkaitan dengan artikel tadi. Setelah disebut artikel tadi. Jadi antara faktornya adalah pertama, pengurusan emosi yang tidak stabil, yang mana guru yang bertindak sedemikian, faktornya adalah guru itu gagal mengurus emosi dan menyebabkan mereka tidak stabil dari segi aspek emosi dan menyebabkan mereka melakukan perbuatan di luar jangkaan. Yang kedua, faktor adalah kelonggaran penguatkuasaan, disebabkan kurangnya kelonggaran dari segi aspek penguatkuasaan ini menyebabkan guru boleh bertindak secara sewenang-wenangnya. Dan perkara ini perlu diambil berat, terutama sekali daripada pihak PPD, pihak pentadbir sekolah, pihak PPD, Jabatan Pendidikan dan seterusnya adalah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Perlu perhalusi lagi dari segi tindakan ataupun disiplin yang perlu dikuatkuasakan supaya guru-guru tidak melakukan perbuatan di luar jangkaan. Yang ketiga adalah tiada kesedaran agama. So apabila tiada kesedaran agama, bermaksud adalah kurangnya didikan agama dalam guru tersebut. Maka jika guru tersebut mempunyai didikan agama yang kuat, yang mana guru tersebut boleh mengawal perasaan marah, mengawal emosi dengan baik, berada dalam keadaan tenang jika menghadapi suatu masalah. Jadi perkara ini perlu diambil berat. Dan yang terakhir adalah faktor adalah penyalahgunaan dadah. Apabila guru terlibat dengan kes dadah, maka akan menyebabkan guru melakukan perkara-perkara di luar tindakan ataupun di luar jangkauan. Jadi kita telah tahu beberapa faktor, maka kita mesti ada solusinya. Kita mesti ada cadangan. Bagaimana cadangan ataupun langkah untuk mengatasi isu penderaan ini. Pertama, kita mesti tingkatkan kesedaran agama dalam diri. Hal ini dapat diperjelaskan bahawa perlu perkukuhkan iman dengan ilmu-ilmu agama. Bagaimana caranya? Maka perbanyakkanlah diri untuk hadir dalam majlis-majlis ilmu seperti yang diadakan di masjid. Jika tidak mampu pergi ke masjid, maka boleh layari kelas-kelas agama yang berada dalam laman sosial seperti YouTube, Instagram dan sebagainya. Jadi apabila guru telah meningkatkan kesedaran agama dalam diri, secara tidak langsung akan mengawal diri guru itu untuk melakukan mengawal diri guru itu daripada melakukan perkara-perkara di luar jangkaan. Yang seterusnya adalah wujudkan khidmat kaunseling khas untuk guru. Bagi mereka guru-guru yang terlibat dengan kes-kes luar jangkaan seperti kes mendera pelajar ini, maka pihak pentadbir perlu bertanggungjawab, perlu berikan satu jalan yang boleh menaik tambah nilai guru tersebut daripada guru itu tak ada emosi yang tidak baik, maka perlu ditambah baik supaya menjadi emosi yang baik. Dengan cara apa? Menghantar guru ataupun membuat satu program kaunseling khas untuk guru tersebut, yang mana dalam kaunseling khas itu wujudnya beberapa aktiviti yang boleh menaik nilai tambah guru dari segi aspek emosi dan sebagainya.
Dan yang ketiga adalah penguatkuasaan undang-undang. Maka daripada aspek penguatkuasaan undang-undang ni perlu daripada melalui Kementerian Pendidikan. Maka Kementerian Pendidikan Pelajaran Malaysia perlu cakna dengan isu ini, perlu teliti, perlu menghadami isu-isu ini supaya guru-guru kita ini tidak melakukan perkara-perkara yang di luar jangkaan. Hal ini dapat diperjelaskan bahawa apabila KPM telah mengeluarkan satu garis panduan yang sangat lengkap dan beberapa tindakan undang-undang yang telah ditetapkan, maka dijelaskan kepada guru-guru, insya-Allah guru-guru kita ini bila dihadap dengan garis panduan tersebut akan membantu guru kita ini terus berada di jalan yang baik dan berada di landasan yang baik untuk menjadi guru yang cemerlang, guru yang baik, dan mengelakkan daripada guru ini melakukan tindakan ataupun perbuatan di luar jangkaan seperti mendera pelajar. Dan yang terakhir adalah melantik guru yang berkelayakan. So apabila daripada perkara ini sangat penting, sebab apa? Apabila pihak KPM ataupun daripada pihak SPP itu sendiri telah mestilah melantik guru yang berkelayakan. Hal ini dapat diperjelaskan ketika sesi temuduga. Sesi temuduga itu mestilah dijalankan dengan keadaan yang telus, keadaan yang baik. Perlu disoal, perlu dipahalusi latar belakang setiap guru itu. Maka senaraikan satu garis panduan untuk SPP ataupun untuk guru supaya untuk menjadi guru ni bukan kerja mudah, mesti ada kelayakan yang baik. Jadi apabila guru itu dipilih daripada orang yang baik, yang mempunyai kelayakan yang sempurna, mempunyai latar belakang yang baik, insya-Allah isu pendaraan dalam kalangan guru ini dapat dikurangkan dan mungkin akan membebaskan daripada kes tersebut. Okay, kita tengok daripada peraturan pelajaran disiplin sekolah 1959 berkaitan dengan peraturan untuk kes pendaraan ini. Pertama adalah peraturan yang keempat, yang mana guru besar mempunyai kuasa ke atas disiplin murid sekolah. Peraturan 5/1, guru besar mempunyai kuasa menjalankan hukuman-hukuman ke atas murid-murid dengan syarat hukuman dera kepada murid-murid perempuan adalah dilarang. Tidak boleh mendera ataupun tidak boleh mendenda atau memberi hukuman kepada pelajar perempuan. Yang kedua, hukuman dera kepada murid-murid lelaki dihadkan kepada merotan dengan rotan ringan di tapak tangan dan di punggung yang berlapik. Itu pun hanya kepada guru-guru yang dibenarkan sahaja. Peraturan pelajaran disiplin sekolah 1959, iaitu peraturan 8, guru besar mempunyai kuasa menggantung atau membuang murid-murid dari ke sekolah. Berdasarkan surat perkeliling Ikhtisas Bil 4/1984 menyatakan pihak sekolah tidak boleh menggunakan perhimpunan itu sebagai tempat untuk menjalankan hukuman kepada murid-murid, mencaci, menghasut atau mengambil sebarang tindakan yang boleh memalukan seseorang murid atau lain-lain pihak. Sebagai contoh, merotan semasa perhimpunan. Hal ini dapat dijelaskan jika guru mendenda, memberi hukuman pelajar di hadapan khalayak ramai, pada awalnya adalah niat adalah untuk menegur pelajar dan memberi pengajaran kepada pelajar lain, tetapi sebenarnya telah memberi kesan yang buruk kepada pelajar yang dihukum itu, kerana akan menyebabkan pelajar itu berasa malu, emosinya terganggu dan menyebabkan mereka tidak mahu datang ke sekolah. Dan ini sangat-sangat penting dan perlu ambil berat oleh semua guru supaya tidak melakukan perkara ini lagi. Seterusnya adalah bendera murid, iaitu yang pertama adalah kanun kesesaan Seksyen 323. Yang kedua berdasarkan Akta Kanak-kanak 2011. Jadi apakah implikasi orang yang tidak ada kuasa tetapi mengambil tindakan dera ke atas murid-murid? Okey, persoalan ini adalah dapat dijawab dengan Seksyen 323 Kanun Kesesaan. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan cedera
hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai setahun, atau dengan denda tidak sampai RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Maka guru-guru perlu ambil cakna, jangan bertindak secara sewenang-wenangnya. Perhatikan setiap hukum ataupun setiap undang-undang yang telah ditetapkan, supaya kita tidak terlibat dengan perkara-perkara ini. Kesimpulannya dapat dijelaskan bahawa berkaitan dengan kes penderaan yang berlaku dalam kalangan guru-guru, yang mana untuk mengatasi masalah ini perlulah ada kerjasama daripada pihak sekolah, murid dan ibu bapa adalah amat penting untuk menangani isu ini. Yang mana walaupun isu penderaan ini sedikit sebanyak telah pun menjejaskan reputasi seorang guru, namun masyarakat seharusnya bijak menilai bahawa tidak semua guru mempunyai sikap yang sama. Jadi untuk mengatasi masalah ini perlu ada sikap tanggungjawab daripada semua pihak, iaitu terutama sekali daripada guru, daripada pelajar, ibu bapa, pihak berkuasa dan sebagainya. Pada bahasa Melayu mengatakan, yang bulat tidak akan datang bergulit, yang pipih tidak akan datang melayang. Jadi itu saja daripada saya berkaitan dengan isu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita tengok beberapa video yang menjelaskan tentang isu penderaan terhadap pelajar yang dilakukan oleh guru-guru. Saksikan. Okey pelajar, semalam saya ada bagi tugasan. Dah siap ke belum? Dani, dah siap belum tugasan saya dulu? Mari sini tengok tugasan awak ya. Kosong, bersih. Satu apa pun tak buat. Malas. Tahu nak jadi apa? Yana, Batrisha, main sini tengok kerja awak macam mana? Dah siap belum? Satu apa pun tak siap. Buat sikit je. Ini pun sama. Saya buat bagi semalam tak siap langsung. Apa nak jadi dengan awak ni? Main sini tangan.
Nama dia? Perasan tak dia macam lain? Perasan? Marah-marah. Kenapa marah-marah? Betul lah. Masalah hidup ke apa? Apa dia? Aku ada dengar dia ada buku belajar. Dia tu biasa dia. Kalau seminggu tu mesti ada je kes. Kalau lagi tu ada kan seorang tu? Kan? Sian tu. Aku malas lah nak masuk kelas ustaz. Aku pun. Kau tak saya masuk. Jadi maklumkan kita ada sesi temu ramah. Wartawan yang bertugas Encik Syafiq yang berada di Institut Pendidikan Guru kampus Tunusin On ingin menemu ramah pesyarah iaitu menemu ramah Dr. Siti Aminah binti Kusin, pesyarah akademik Jabatan Ilmu Pendidikan Institut Pendidikan Guru kampus Tunusin On untuk mendapatkan beberapa pandangan mengenai isu guru mendera pelajar dan nasihat yang boleh diberikan untuk para guru. Okey, Encik Syafiq. Okey, terima kasih. Terima kasih Syafiq yang berserah langsung di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Kini saya berada di IPG Kampus Tun Musin On, ingin menemu ramah Dr. Siti Aminah binti Kusin, pesyarah akademik Jabatan Ilmu Pendidikan Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Musin On. Tujuan temu ramah ini untuk mendapatkan pandangan doktor mengenai isu mendera pelajar dalam kalangan guru serta nasihat doktor terhadap guru Malaysia mengenai isu ini. Mengenai soalan apakah komen saya mengenai kes guru mendera pelajar di sekolah, pada pendapat saya, kes penderaan ini berlaku disebabkan oleh seorang guru itu kurang menghayati accountability guru kepada pelajar. Sebagai seorang guru, dia perlu mengetahui apa peranan dia terhadap pelajar dan dia perlu mengetahui tugas dia kepada pelajar. Yang kedua ialah kesantunan guru. Seorang guru itu perlu mengetahui bagaimana cara dia menghormati murid lah, dan bagaimana seorang guru itu perlu berkomunikasi dengan baik terhadap murid dan sebagainya lah. Dia perlu tahu nilai-nilai kesantunan sebagai seorang guru. Dan yang ketiga, dia perlu tahu tentang peranan dia sebagai seorang guru lah. Okay, bagaimana dia nak mengawal diri mereka daripada segi mengawal emosi dan sebagainya lah. Sebab kadang-kadang kes penderaan ni tanpa disengajakan oleh seorang guru tu. Sebab kadang-kadang tanpa cikgu sedari kes penderaan ini kadang-kadang bukan saja, kalau kita tengok, bukan saja melibatkan fizikal lah. Kalau fizikal tu memang kita dah nampak dia tu sebagai kes penderaan, tetapi kes penderaan yang paling kes penderaan yang senyap tetapi dia memberi kesan kepada murid-murid yang terlibat adalah kes penderaan daripada segi emosi lah. Ini yang cikgu selalu buat, yang cikgu selalu lakukan tanpa disengajakan. Contohnya macam kita sindir ke murid dan sebagainya. Sebenarnya kalau murid tu rasa dia tak suka, benda tu adalah satu penderaan lah kepada mereka. Kadang-kadang menyebabkan mereka tak nak hadir ke sekolah dan sebagainya lah. Selain pada jenis penderaan yang dilakukan terhadap murid ni, biasanya kita bahagi kepada tiga lah, seperti yang saya sebut tadi, daripada segi emosi. Yang kedua ialah seksual. Pada seksual tu yang seperti kita dengar pada hari ini, kita tengok juga banyak kes guru yang mencabul murid, melibat murid, dan sehingga kepada satu tahap kadang-kadang merogol murid. Perkara itu adalah berlakulah, tapi sebenarnya perkara itu terpencil. Tapi sebenarnya perkara ni walaupun terpencil, dia perlu diatasilah dengan segera. Dan yang paling kita kerap dan benda tu yang kita boleh nampak secara mata kasar adalah penderaan daripada segi fizikal. Ini yang selalu cikgu lakukan lah.
penderaan fizikal dan tindak balas daripada keluarga tu lebih cepatlah berbanding dengan penderaan-penderaan daripada segi emosi dan seksual lah. Benda tu kita tak boleh nampak. Pada diri saya, bagaimana untuk mengawal emosi dan perasaan dalam melaksanakan PDP di sekolah ni terhadap guru-guru supaya mereka dapat mengawal emosi mereka adalah dengan cara memahami dan menghayati apakah tugas mereka sebagai seorang guru ni. Mereka perlu tahu apakah tugas mereka dan mereka kena tahu tugas mereka hadir ke sekolah adalah untuk mengajar. Sekiranya mereka ada masalah di luar dan perkara itu tidak perlu dilepaskan kepada murid. Walau bagaimanapun seorang guru itu mesti rasional lah. Bila dia masuk ke dalam sekolah, dia mesti rasional bahawa masalah-masalah yang dihadapi harus ditinggal di luar pagar. Pada saya macam itulah. Dia perlu menghayati apa itu dia peranan dia, accountability dia sebagai seorang guru kepada pelajar. Itu sahaja. Terima kasih Doktor atas pandangan dan nasihat yang diberikan. Orang haji dari Jeddah, buah kurma berlambak-lambak. Pekerjaan guru bukanlah mudah, bagai kerja menolak ombak. Sekian itu tadi laporan wartawan pada hari ini, Muhammad Syafiq di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Musid On. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Syafiq atas berkaitan dengan temu ramah terhadap Dr. Siti Aminah binti Kusin berkaitan dengan isu mendera pelajar. Jadi sidang penonton yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita jelas bahawa isu guru mendera pelajar ini semakin lama semakin menjadi-jadi. Jadi perlu ada tindakan ataupun anjakan paradigma daripada guru itu sendiri, daripada semua pihak, supaya isu guru mendera pelajar ini dapat diselesaikan dan supaya pelajar kita ini serta guru dapat melaksanakan pembelajaran dan pengajaran ini berjalan dengan baik dan apa yang nak dipelajari itu dapat disampaikan dengan sempurna. Okey, itu saja untuk berita pada hari ini. Saya yang melaporkan Encik Muhammad Syafiq bin Din, berita terkini daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia. Terima kasih.